paling sekali saya suka ialah mendaki gunung. And now I made it in 2018. Yeah! Yeah! Kataan tak dapat bayangkan macam mana saya punya perasaan yang happy tu. Tak sama yang saya capai walaupun saya kayuh 160 km dalam satu hari ke, ataupun saya berlari 100 km. Tetap saya panjat satu gunung yang sejam ke, panjat bukit sejam pun, dia punya perasaan, Dia puncak tu kepuasan dia kepuasan berbeza. tu melebihi daripada saya lari 100 km atau melebihi daripada saya kayuh basikal beratus-ratus kilo. Alhamdulillah, pada kali ini, episod Apa Cerita kali ini, kita akan membincangkan tentang gaya hidup sihat bersama dengan tetamu dengan kita, iaitu Saudara Azman Ali. Nama glamournya iaitu Abang Jiman. Baik, apa khabar Abang Jiman? Alhamdulillah baik. selamat. Razi, pertama kali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Jadi soalan Razi tadi macam mana nak kekal sihat. Saya rasa untuk kekal sihat ni kita kena ada minda yang sihat. Ya. Dan tu yang penting juga. Jadi benda tu dua sekali, two prong. Untuk kekal sihat, untuk exercise dan juga untuk minda yang sihat. Jadi kalau kita tak ada badan yang sihat, minda kita pun tak akan sihat. Jadi kekal sihat kita kena amalkan sekurang-kurangnya, bagi saya lah, kata kena sentiasa beriadah selalu. Itu tips awal oleh tetamu kita, oleh Abang Jiman. Dan juga ada satu pepatah yang menyebut bahawa akal yang sihat bermula daripada jasad yang sihat. Jadi sebelum kita masuk kepada perbincangan, dan mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Abang Jiman ni? Masa saya kecil-kecil lagi, parents saya memang orang yang suka adventure. Ayah saya, mak saya ni memang suka hiking. Dan ayah saya ni sebagai asalnya orang laut, orang Perak ni. Bila dia berhijrah ke Penang dan mendirikan rumah tangga dengan mak saya yang berasal daripada Penang. Kami ni, kebanyakan orang Penang ni, kami suka outdoor life. Dan saya ingat lagi masa saya kecil lagi, masa saya sekolah, saya tadika, dia satu dia dua, sering mak bapak saya bawa pergi hiking. Jadi saya daripada kecil lagi, parents saya memang suka ajak saya pergi hiking. Jadi titik tolaknya daripada situ saya rasa saya pun berminat benda tu. Bukan selain hiking saja, saya memang suka cycling. Saya suka orang kata touring dengan menggunakan basikal. Saya suka berlari. Apa sajalah yang outdoor life ni memang saya suka. Boleh kata minat tu memang daripada sejak zaman kecil je lah. Yep. Sehingga ke sekarang. Saya ingat lagi arwah bapa saya masa kami sekolah rendah sekali, tiap cuti sekolah mesti bawa pergi camping tepi laut. Zaman 70-an dulu, dia jadi satu rage, jadi satu minat untuk masyarakat kita ni, tak kira lah bangsa kan. Dia memang suka camping di tepi laut. Jadi dulu di Penang ni, kalau cuti sekolah tu memang penuh. Kat kawasan tepi laut tu penuh dengan orang camping. Jadi mak bapak saya memang suka sangat bawa camping, masak tepi laut. Ayah saya sebagai asalnya orang laut ni pandai cari ikan, pandai cari siput. Jadi kita akan masak semua kat situ dan betul-betul adventure dan berkemah selama seminggu. Selain daripada inspirasi pada ibu bapa tu, pada mak bapak tu daripada kecil, kan zaman ni macam-macam hobi. Ada orang nak naik bikers, join team bikers, ada orang pergi, banyaklah hobi-hobi. Tapi kenapa memilih untuk adventure yang dekat dengan alam, hiking, pantai dan sebagainya tu? Pasal saya jenis suka adventure. Jadi adventure ni melibatkan kederat kita dan melibatkan fizikal kita. Bila fizikal kita sihat, macam Razi cakap tadi, barulah soul, jiwa kita ni pun sihat, minda kita sihat. Saya lebih suka aktiviti lasak ni, bukan apa. Bila kita buat satu aktiviti lasak ni, kita berpeluh. Bila kita peluh, kita dapat sihatkan badan kita, dapat kuatkan kita punya immunity badan kita. Jadi insya-Allah dengan cara kehidupan sihat ni, jaga pemakanan kita, dan saya selalu praktikkan. Pergi mana pun saya akan berjalan kaki. Baik pergi kedai, pergi pasar. Kalau sekadar dalam lingkungan 3-4 km, saya akan jalan kaki. Biarlah berpeluh, walaupun tengah hari saya sanggup, saya akan jalan kaki. Ataupun kalau saya nak cepat, saya bawa basikal saya. 3-4 km jalan kaki? Saya boleh jalan kaki. Kadang-kadang saya naik train station tu lebih kurang 4 km daripada rumah saya. Saya akan berhenti dan saya akan jalan kaki balik rumah.
Jadi bila kita amalkan satu gaya hidup yang sihat ni, kita tak semestinya ada benda-benda yang mahal. Tak semestinya ada basikal yang mahal. Saya selalu cakap kat kawan-kawan saya yang minat dalam area ni, kata it's not about what bike you use ke apa equipment you pakai. Yang penting diri kita nak buat benda tu. Kalau kita rasa kita nak buat, tak semestinya kita pakai kasut mahal ke, baju mahal ke, apa ke. Tetapi kita nak buat benda tu. Saya ni pula, kalau saya tak berjalan ke satu tempat, nanti saya rasa cepat mengantuk. Jadi, ada satu habit saya, kalau saya nak pergi surau ke, kadang-kadang 200 meter, 500 meter, saya akan berjalan kaki. Saya lebih suka berjalan kaki. Saya jalan kaki, lepas tu, bila kita berjalan tu, baru kita wake up, darah kita berjalan. Jantung kita bergerak, darah tu pump ke seluruh badan kita, barulah minda kita berasa fresh. Mungkin ada pencapaian yang mungkin the best yang dirasakan oleh Abang Jiman, yang mungkin tak ramai pun orang dapat mencapai pencapaian yang sama. Saya rasa ramai juga yang antara yang berumur macam saya ni, yang 55 ke atas atau 50 ke atas, yang tahap orang kata apa, kategori super, senior veteran lah. Ada ramai yang saya kenal. Tapi dalam masyarakat mungkin nampak segelintir, sebenarnya ramai. Razi tanya saya tadi apa yang pencapaian. Saya rasa pencapaian saya yang paling saya orang kata apa, happy dan tercapai hasrat saya ialah untuk berlari sejauh 100 km. Non-stop? Tanpa henti? Tanpa henti. Berhenti untuk solat, berhenti untuk rehat sekejap, untuk makan, minum, salin pakaian, itu saja. 100 km? 100 km. Itu bukan pencapaian biasa. Tapi tanpa proper training, kita tak boleh buat benda tu. Tak ada benda shortcut lah. Untuk saya buat 100 km tu, saya rasa saya train lebih kurang dalam masa setahun atau 2 tahun lah, untuk dapatkan, sebenarnya untuk dapat confidence dan untuk dapat keberanian untuk buat satu benda yang agak mustahil tu, ambil makan masa. Saya buat full marathon saya pun yang 42.195 km tu, 42 km full marathon pun saya mula buat umur saya 50 tahun. Sebelumnya memang saya suka banyak long distance jalan, tapi saya macam tak berani. Kawan-kawan semua cakap boleh, tapi bahasa umur kita 50, saya pun suspend juga. 7 tahun dulu. Tapi bila 7 tahun dulu saya buat tu, benda tu terus jadi satu kegilaan. Dan bukan mustahil lah sebenarnya untuk umur kita yang orang kata dah sampai 50 ni untuk buat benda ni. Tak mustahil. Tapi kena ada proper schedule, proper training. Kita tak boleh miss, and there is no shortcut. Tak ada jalan pintas. Jadi tak boleh nak tiba-tiba orang kata jom kita cuba 100 km kita terus masuk. Boleh masuk hospital, saya silap masuk 6 kaki, masuk ke liang nanti. Jadi saya pun pernah buat training untuk orang. Kita kena bermula dengan distance yang rendah dulu. Bermula dengan 10 km, 20 km, 42 km. Saya buat 42 km dah lebih pada 15 kali. Kalau lawan dengan Route 68 yang saya buat mula-mula tu, first time 100 km saya lari daripada Gombak sampailah ke Bentong dan patah balik tu tengah malam. Patah balik dengan sunyi, dengan bahagian jalan Bentong lama, seram pun semua pun cukup. Tapi untuk saya paling tough ialah Melaka Ultra lah, untuk diri saya lah personally, because distance-nya. Tapi saya alhamdulillah saya dapat capai dengan tiada kecederaan. Alhamdulillah setakat ni yang saya lari 42 km, 50 km dah banyak kali pun, 50 km, 74 km saya pernah lari di Putra Perlis, naik Wang Kelian pukul 1 pagi. Seorang-seorang saya ingat lagi, dengan horror dia, dengan macam-macam bunyi. Saya buat lupakanlah, kita sebagai orang Muslim ni, kita berdoa banyak-banyak, kita ratiblah banyak-banyak kan. Kita bacalah selawat banyak-banyak, kita alhamdulillah tak ada apa terjadilah. Dan kita buat benda tu, dan saya buat di Putrajaya. Training untuk Melaka Ultra, 2 minggu sebelum saya buat Melaka Ultra 100 tu, saya buat 80 km, larian 80 km, iaitu Putrajaya Eco Trail. Jadi untuk persediaan, macam saya kata tadi, persediaan tu kena start pada A. Tak boleh persediaan tu start pada D,
start pada F, lepas tu start pada X terus nak buat ke Z, tak boleh. Tak ada shortcut, tak ada boleh there's no skip. shortcut. There's no skip. Kalau Abang Jiman boleh share lah, berapa umur Abang Jiman sekarang ni? InsyaAllah ujung tahun ni umur saya 57 tahun. 57. 57 tahun dan Lapan- incidentally berat badan saya pun 57 kg. Oh, ideal betul. Ada yang berkata nampak mungkin saya amat kurus kan. Tapi saya amat selesa dengan weight saya macam ni because ringan. Dalam keadaan umur yang senior, mampu maraton sampai 80 km, 40 km, 70 km dan sehingga 100 km tanpa henti. Saya rasa itu bukan pencapaian yang mampu dicapai oleh orang biasa. Dan bahkan mungkin orang yang jauh lebih muda, mungkin saya ataupun yang sebaya pun tak mampu. Sebenarnya minda kita saja kata kita tak mampu. Saya pun mula-mula skeptikal juga, was-was dengan diri saya. Boleh ke tak Azman buat? Boleh ke tak? Tapi saya jenis orang yang amat taktikal dan teknikal. Jadi saya nak buat sesuatu tu, saya akan buat carta betul-betul training schedule saya. Baru saya buat. Dan saya ingat pertama kali saya nak buat full marathon pada 2015 tak silap saya. Saya katakan pada diri saya, Azman, selagi half marathon, iaitu setengah orang kata 21 km, larian 21 km, selagi saya tak lari bawah 2 jam setengah 21 km, saya tak akan buat full marathon. Jadi saya selalu setkan very high bar untuk diri saya sendiri. Pasal saya tahu tahap saya dan umur saya. Jadi selagi saya tak dapat capai 2 jam setengah untuk buat 21 km, saya tak akan buat 42. Alhamdulillah dalam masa 6 bulan saya dapat berlari dekat-dekat 6 bulan dekat-dekat setahun, saya dapat berlari 21 km bawah 2 jam. Lepas tu saya dah ada confidence dah. Saya kata, Azman, okay, you buat schedule you betul-betul, pastikan untuk full marathon, you reduce your pace. Kalau kita lari 21 kilo, pace katalah 6 minit 1 kilometer, untuk full Azman you kena target 7 minit setengah atau 8 minit dulu untuk first full marathon you. Takut nanti tengah jalan kita pengsan ke apa ke kan. So kita kena ni. Lepas tu masa kita berlari tu kita kena jaga kita punya heart rate. Kita kena pakai, kalau boleh kita pakai heart rate punya monitor, pakai jam yang ada heart rate monitor, itu yang penting. Pasal kadang-kadang bila kita pun kena tahu bila untuk push dan bila untuk kita rehat. Persediaan tu memerlukan persediaan yang lengkap sebelum memerlukan aktiviti tu lah. Tak boleh kita terus terjar tak boleh terus terjar. Persediaan yang lengkap, schedule yang lengkap, pemakanan yang lengkap, schedule pemakanan yang lengkap, apa vitamin patut kita makan, itu pun kena jaga. Makan boleh, tak boleh yang pedas-pedas sebelum kita berlari. Sebelum, macam saya amalkan, sebelum nak lari full marathon, mesti saya ambil karbohidrat yang betul-betul 3 hari sebelum. Jangan miss makan. Selain daripada kita tak boleh miss kita punya training schedule tu, kalau kita ada schedule tu, hari ni kita terlepas, kita mesti ganti dengan besok. Kita tak boleh kata shortcut. Nanti mileage kita tak cukup. Maksudnya food mileage. Tarmac mileage kata saya panggil. Bila saya train orang kadang-kadang untuk lari full marathon, kalau saya kata okey, hujung minggu ni kena buat 21 km, kena buat 21 km. Minggu ni kena cover 40 km seminggu, kena cover 40 atau 50 km. Saya walaupun 57, metabolism saya tinggi. Metabolism saya, pencernaan saya cepat. Kalau saya makan sesuatu tu, saya dah lari 4-5 km ataupun 10 km, kejap lagi saya mesti nak kena makan karbo lagi. Pasal saya cepat tak tahan. Macam untuk berlari full marathon, pagi sebelum lari full marathon saya mesti makan pasta sepinggan. Nasi tak boleh ambil, nanti berkocak dalam perut habis semua. Pedas tak boleh makan. Dia tidaklah semudah orang melihat berlari sekadar melihat orang tu boleh berlari, orang tu boleh mencapai jarak yang jauh-jauh. Dan kan persediaan sebelum tu nak mencapai tu pun tidak semudah dilihat lah. Semudah dilihat. Training schedule untuk orang yang main macam sprinting dengan training schedule untuk orang yang untuk long distance ni dia berbeza sedikit. Pada asasnya fizikal tu mestilah di tahap optimum tu tetap sama. Tapi ketahanan badan untuk long distance ni memerlukan bukan sahaja ketahanan mental tapi ketahanan mental juga. Kadang-kadang kita dah cukup training.
Tapi badan kita kata tak nak, sebenarnya boleh lagi. Cuma kita ni, badan kita macam mula rasa macam nak lemau lah apa. Sebenarnya kita, you know, kita nak give up. Padahal tinggal 10 km, 5 km. Kita kena, untuk mencapai sesuatu yang kita idamkan, kita kena sacrifice lah. Kita kena usaha. Biarlah kita pitam ke apa sekalipun, tapi kalau kita terjah sesuatu tanpa usaha, tanpa proper training, tanpa schedule yang betul, itu memang kita cari naas lah. Tak boleh lah kan. Jadi saya memang menitik beratkan training schedule dan cara pemakanan yang betul. Dan saya ni sebenarnya makan, orang kata macam tong sampah agak. Tapi saya suka, saya makan apa saja. Semua boleh makan. Semua boleh makan. Tapi favourite saya ialah makan ulam-ulam. Saya memang suka makan ulam. Mungkin itulah tips dan rahsia gaya pemakanan yang mungkin sihat. Rahsia pemakanan yang sihat. Lagi satu, saya kurang makan fast food. Dan fast food yang ada trans fat ni. Kalau kita tengok TV National Geographic ke apa kan, dekat TV paling pantang Chef Oliver kan, dia suka pantang kalau kita makan fast food ni. Saya memang kurang fast food. Saya kadang tengok ayam fast food ni, tengok kulit macam ni, tengok berlemak-lemak, memang saya tak makan. Saya segala kulit ayam semua saya tak makan. Memang saya kontrol. Bukan apa, saya memang tak suka. Okey. Saya tak suka. Lebih baik saya suruh isteri saya goreng ayam kat rumah, bubur cili kosong, buang kulit siap-siap. Itu saya suka. Mungkin dalam banyak aktiviti yang adventure outdoor yang dilakukan oleh Abang Man tu, mungkin ada satu aktiviti yang paling banyak dilakukan atau paling seronok bila dilakukan, yang mendatangkan kepuasan, antara hiking ke, berlari ke, maraton ke. Saya rasa kemuncak untuk segala yang saya capai ni, yang paling sekali saya suka ialah mendaki gunung. Tak adalah banyak sangat saya pergi gunung. Ada di negara Asia ni pergi kan. Macam Gunung Fuji, Gunung Rinjani, Gunung Mount Pulag di Indonesia, gunung di Malaysia, Gunung Nuang ke apa. Saya setiap kali saya panjat gunung, bila saya sampai di bila sampai destinasi, iaitu di puncak gunung tu, dia ada macam bentuk tiga segi, kita panggil Beirut benda tu kan. Saya tak dapat nak cakap lah. Susah nak cakap in words tau. Perkataan tak dapat bayangkan macam mana saya punya perasaan yang happy tu. Tak sama yang saya capai walaupun saya kayuh 160 km dalam satu hari ke, ataupun saya berlari 100 km. Tetap saya panjat satu gunung yang sejam ke, panjat bukit sejam pun, dia punya perasaan, dia puncak tu, kepuasan dia berbeza. Kepuasan tu melebihi daripada saya lari 100 km atau melebihi daripada saya kayuh basikal beratus-ratus kilo. Mungkin bagi minda kita pun perasaan kita bila kita ada satu di puncak dunia lah. Bukit ataupun gunung ni mungkin sebagai puncak dunia, puncak tertinggi ni. Mungkin jiwa kita tenang kot di sana kot. Mungkinlah itu yang perasaan saya setiap kali bila saya panjat gunung dan saya capai puncak gunung tu, saya rasa macam puas hati. 10 tahun kebelakangan ni yang baru saya mula sangat aktiviti banyak yang gunung-gunung ni. Sebelum ni saya lebih cycling. Saya sebenarnya cycling daripada umur saya belasan tahun, daripada umur saya 15 tahun. Saya dah berbasikal, dah berlumba. Dan cuma saya tak sampai tahap mewakili negara lah. Lepas tu saya dah bekerja. Bila bekerja dan bidang kerjaya saya melibatkan sukan dan rekreasi. Saya pernah bekerja sebagai pegawai public relations, dan lepas tu saya bekerja dalam unit sukan dan rekreasi. Di situ saya banyak menceburkan diri dalam untuk aktiviti-aktiviti untuk staff kita. Selain daripada staff kita kerja teruk, jadi kita panggil tajuknya staff well-being. Staff well-being ni maksudnya kita jaga bukan saja benefit staff-staff yang biasa, tapi kita juga pasal kesihatan, staff well-being. Kesihatan pun penting kan dalam kerjaya. Jadi kalau kita tak badan kita tak sihat, macam mana kita nak kerja dengan betul? Asyik demam asyik MC je kan, susah juga. Jadi company saya yang lama tu menitikkan, beratkan staff well-being juga. Jadi bila seseorang staff tu dia bekerja dan ada aktiviti luar macam ni,
barulah dia jadi dia bekerja dia pun sihat kan, dapat pemikiran. Minat itu pula dilaksanakan pula dengan berkejaya pula dengan minat tu. Dengan kejayaan. Satu memang satu gandingan yang baik lah. Yang baik lah. Cuma bila setiap Ahad, Sabtu Ahad memang saya akan bangun pukul 2, pukul 3 pagi. Akan berlari start pukul 4.30 pagi. Saya akan kumpulkan staff-staff untuk berlari sekali. 2-3 pagi. Pukul 2-3 pagi. Itu kebiasaan untuk kami yang memang orang kata hardcore runners ni, itu biasa. Bangun pagi, udara nyaman, kereta tak ada. Personally, saya suka lari kawasan-kawasan yang kurang ada kereta. Cycle pun sekarang, cycling saya lebih kepada riadah, tapi saya suka riadah. Saya suka cycling cycling tour, bawa bag itu. Macam bermusafir lah lebih kurang, bermusafir, bawa bag, singgah sana, singgah sini. Satu hari kayu 50-60 km. Bila sebut pasal cycling, tadi Abang sebut dah cycling ni sejak umur belasan tahun. Mungkin waktu tu dah tahun 80-an. Sebelum tu lagi lah kan? Saya, tak silap saya, arwah ayah saya beli basikal racing pada saya pada tahun 80 kalau tak silap saya. Tahun 80? Tahun 80, tak silap saya. Memang ketika itu dah bermain basikal, bukan? Saya tingkatan 5 tahun 82 SPM masa tu. Saya rasa tahun 80 dia beli basikal kat saya. Jadi saya timbul minat cycling ni pasal saya tengok album lama arwah ayah saya. Dia pun seorang bekas pelumba basikal dan memang suka naik basikal. Tak silap basikal dia dulu BSA. Macam motor BSA saya pun tak tahu. Bila saya tengok album dia, saya jumpa gambar-gambar lama dia, memang dia minat basikal. Jadi timbul saya minat. Saya berlumba di Penang. Lepas tu saya bekerja. Dan saya pun daripada muda dulu di sekolah saya memang aktif dalam pengakap. Saya amat aktif dalam pengakap. Antara sebabnya mungkin saya suka camping dan aktiviti sebab pengakap. Sebab pengakap juga. Memang semua outdoor activity. Outdoor activity. Saya kalau ajak saya main badminton, table tennis ni bukan tak minat, saya minat tapi sekejap je lah. Lepas tu saya mula saya rasa macam claustrophobia. Macam tertutup. Tertutup. Orang Penang kata hugup tu, macam tertutup tu. Saya mula cepat bosan. Saya ni very outdoor person. Saya sanggup duduk kat tepi laut kan. Camping berhari pun tak apa. Ya, abang main basikal ni dah berpuluh tahun lamanya, bukan macam sekarang kita tengok orang zaman musim-musim sekarang ni dia seolah-olah bermusim. Main basikal pula. Sekarang pun dia macam-macam, semua pakat beli basikal, main basikal. Saya tengok sebenarnya benda tu sebagai satu perkembangan yang positif. Memang mungkin ada setengah orang terikut-ikut. Tapi masyarakat kita mula sedar yang sukan tu memainkan peranan yang penting dalam hidup untuk menyihatkan badan kita. Jadi, dan semua orang merata pun dah mula beli basikal, tak kira dah basikal apa pun. Jadi, yang kata memang benda tu bagus lah sebenarnya. Basikal lajak kan termasuk sekali dalam aktiviti yang sihat? Basikal lajak. Sebenarnya, basikal itu tidak menjadi masalah. Bagaimana kita basikal tu ialah satu equipment. Macam mana kita guna equipment tu. Ke arah betul ke arah tak betul. Kalau kita nak bagi saya komen dengan basikal lajak ni, mungkin kalau kita patut didik anak-anak yang kita kumpulkan anak-anak yang ada basikal lajak ni, kita bagi satu pendedahan di mana dia pakai attire yang betul, kayuh di kawasan yang betul, sediakan infrastruktur yang betul. Saya rasa kalau di negara barat misalnya, saya kata basikal lajak ni is satu norm, berlumba downhill, speed and all that, tapi dia adakan satu competition yang betul. Attire kena betul, helmet kena betul. Jadi macam saya kata tadi, kita sebenarnya boleh ketengahkan. Jangan jadikan satu basikal lajak ni sebagai sesuatu yang negatif. Sebenarnya kita boleh ambil yang positif. Ada bakat terpendam kat situ. Ada bakat anak-anak ni terpendam. Tapi lagi satu, dia tak tahu mana tuju. Pasal kita manusia ni berbeza. Ada yang suka minat macam ni, ada minat macam ni, ada yang minat basikal racing, ada minat MTB, ada gravel sekarang. Basikal fiksi yang tak ada brake kan. Ada yang suka naik dalam velodrome.
Jadi untuk saya basikal lajak ini is just another avenue budak-budak ni suka. Dan kita tak patut halang kreativiti. Saya nampak budak-budak yang mana suka modified bicycle, yang buat bicycle sendiri ni baik untuk minda dia sebenarnya. Saya sendiri pun masa saya form 4, form 3 saya pernah cari parts bicycle ni, buat bicycle chopper. Pasal maklumlah dulu mak bapak tak ini kita tak berkemampuan. Jadi pun saya pernah buat bicycle saya sendiri, sambung sana sambung sini. Sama je macam basikal lajak ni. Basikal lajak ni tercipta, yang saya nampak ni personal, yang saya nampak ialah daripada parts yang dia orang salvage daripada basikal-basikal lain. Lepas tu dia ciptakan basikal lajak. Tapi pastikan bila kita ada benda ni, kita ada ada brake, ada equipment yang betul-betul. Keselamatan keselamatan tu lebih penting lah. Keselamatan tu nombor satu. Kita nak basikal, kita akan ada proper helmet, kan, apa-apa. Kreativiti itu boleh dimanfaatkan di tempat yang sepatutnya. Benda ni bukan baru. Budak-budak kita modified bicycle daripada zaman saya 70-an lagi dah memang kaki bicycle Hercules ke bicycle rally. Cuma zaman berbeza. Zaman aja berbeza. Yang tak pakai brake, yang pakai brake zaman saya pun dah ada. Yang buat wheelie dengan bicycle tua pun dah ada, dah sampai patah-patah fork depan tu. Saya dah merasai bahan ni. Sebelum kita menutup lah kita punya diskusi, kita punya sembang-sembang ni, Aman, macam mana dengan stigma masyarakat kat luar kan, bila melihat di usia-usia, orang kata usia senior ataupun usia pencen ni, orang kata usia pencen ni duduk rumah lah, berehat kan, pergi masjid surau semata-mata, tak payahlah lagi nak beraktif-aktif di luar, bersosial. Macam mana pandangan abang melihat ini? Adakah satu stigma yang baik ataupun yang tidak sepatutnya? Macam saya katakan tadi, sebenarnya kita exercise ni pun kita ramai jumpa, dia satu ibadah juga sebenarnya. Kita dapat jumpa dengan kawan-kawan ramai. Saya dengan cycling, running, hiking ni ramai sangat-sangat kawan-kawan. Tak kira muda tua, semua saya jadi kawan. Jadi silaturahim tu kita ni. Dan ada kita bila yang kita jumpa tu orang yang amat warak. Saya pergi cycling, ada kawan saya panggil nama dia, kita panggil nama dia, singkatan dia, kita selalu panggil dia sekian-sekian sufi lah. Pasal dia orang yang amat warak dan kuat agama. Tapi dia suka cycling dengan saya. Saya suka senang hati bila cycling dengan dia. Setiap kali cycling dengan dia, mesti dia nak iktikaf kat masjid. Dia kata, Abang Man, jom kita pergi masjid. Dan setiap kali kita cycling jauh-jauh, macam kami kayuh daripada Penang pergi ke Perlis, mesti dia nak singgah setiap surau. Jadi tak jadi masalah lah untuk saya. Lagi satu, bila kita berumur ni pendapat saya, kita kena lebih beriadah daripada duduk je diam kat rumah. Stigma tu tak betul. Pencen is just to stay at home and sit and watch TV. Makan coklat, tengok TV. No. Yang tu tak ada dalam kamus saya lah. Saya tak boleh tengok diri saya, kan, kawan-kawan saya. Yang saya tahu kawan-kawan saya ada yang 65 pun masih berkayuh, masih kuat. Dia kuat daripada saya lagi. Dan tak semestinya kita exercise dan kita lupakan hal-hal rohaniah kita ni. Tak. Sebenarnya dia menguatkan lagi. Dan bersukan tu juga boleh menjadi satu ibadat. Ya, sukan tu menjadi kita share. Kita share kita punya knowledge. Saya cukup suka share. Apa yang saya tahu, sedikit mana ilmu yang saya ada ni, saya suka share. Kawan-kawan selalu bertanya, macam mana Abang Man you lari macam ni? Saya akan share cara pemakanan. Next time mungkin saya boleh cerita macam mana untuk mengelakkan kita sakit pinggang. Ada satu tip di mana kita akan kurma dengan cuka nipah ataupun cuka apple cider. Itu untuk kita program yang akan datang. Saya akan ajar. Bersukan tu juga boleh menjadi ibadat. Dan seperti Abang Man sebut tadi, pencen itu bukan masa untuk kita sekadar duduk bersenang lenang di rumah. Bahkan di usia pencen itulah patut lebih banyak bersukan dan beriadah di luar. Saya kalau masa bulan puasa pun, saya lepas saya pergi balik solat subuh tu, saya kadang-kadang saya berjalan selama sejam atau sejam setengah di kawasan perumahan saya. Bukan untuk berpeluh sampai kita dahaga, tapi berpeluh untuk menggerakkan tubuh badan kita dan bagi minda kita fresh. Dengan berjalan tu, darah akan berjalan satu tubuh badan, kita akan rasa segar sehari. Saya kalau seminggu tu saya tak dapat berkayuh tu, saya tak dapat berlari, saya mulalah nak rasa pening kepala lah. Lepas tu rasa macam gelisah lah, badan bau, mulalah sakit-sakit sengah-sengah sendi. Kita dah mendengar banyak, saya kira banyak tips
perkongsian yang rahsia untuk bagaimana kita nak mengamalkan gaya hidup sihat. Orang muda wajiblah lebih dahulu ikut oleh perkongsian daripada senior-senior kita. Jadi kita apa cerita, kita berlabur di sini, dan cuma jangan lupa kita akan terus bersama dengan saudara Azman Ali ataupun Abang Jiman untuk berkongsi pelbagai lagi tips-tips kesihatan dan juga bagaimana untuk mengamalkan gaya hidup sihat yang betul-betul sihat seperti yang kita boleh lihat pada Bang Man yang kita memang kelihatan sihat, InsyaAllah. dan mungkin lebih sihat daripada sebaya-sebaya saya di luar sana. Kita jumpa lagi di perkongsian yang lain dan kekal sihat bersama dengan Apa Cerita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.